Wah, baguslah Syifa. Okey, dan bersama dengan kita sekarang di studio adalah orang penting di sebalik Sokma ni. Saya perkenalkan, mungkin ada ramai yang kenal lah kan. Tapi sekali lagi tak kenalkan Presiden Persatuan Sukan Orang Pekak Malaysia iaitu Mr. Ong Shin Ren. Selamat datang, dan juga kali ini dia bersama dengan Setiausaha Agung MSDF iaitu Kamal Zaman Harun. Selamat datang. Assalamualaikum. Okey, kita juga akan dibantu hari ini oleh jurubahasa isyarat Fatin Nur Isha Abdullah. Dah banyak kali kita jumpa Fatin. Terima kasih kerana sudi terus membantu kita untuk mendapatkan info yang lebih tepat dan jitu, especially mengenai Sokma ni. Betul. Dan pastinya kita nak mulakan dulu dengan komen daripada Mr. Ong sendiri. First of all, tahniah dan syabas untuk Sokma 2023 ni, penganjuran yang sangat meriah, sangat positif dan dapat reaksi agak baik daripada orang ramai lah. So, komen Mr. Ong sendiri. Baik, pertama sekali kami berasa sangat gembira dan bangga kerana Sukan Orang Pekak Malaysia 2023 ataupun Sokma edisi ke-21 2023 ni antara yang terbaik dalam sejarah nak dibandingkan dengan yang sebelum-sebelum ni, kerana antaranya kami mendapat bantuan ataupun sokongan daripada pihak kerajaan dan juga syarikat-syarikat korporat. Antaranya adalah yang terpenting untuk penganjuran Sokma ni daripada Aeon Big Malaysia yang menjadi penaja utama untuk Sokma 2023. Di samping edisi kali ini juga dapat berjaya melahirkan lebih banyak bakat-bakat muda, atlet-atlet muda. Selain kita juga bekerjasama dengan KPM, sekolah-sekolah pendidikan khas, di mana ianya melahirkan lebih ramai peserta-peserta muda yang baru. Okey, Fatin, mungkin nak minta Encik Kamal Zaman juga untuk tambah sedikit susah senanglah penganjuran kali ini. Kalau orang kata penganjuran yang berjaya ni mesti ada juga suka duka di sebaliknya. Baik, terima kasih pihak Astro kerana menjemput kami untuk berkongsi sedikit sebanyak berkenaan penganjuran Sokma yang baru saja berakhir minggu lepas. Sememangnya Sokma kali ini, Sokma yang kali terakhir kita anjurkan pada tahun 2018. Seterusnya 2 tahun kemudian, sepatutnya 2020, tetapi tertangguh akibat COVID-19. Jadi, selepas itu, kiranya dah 5 tahun tertangguh sehingga 2023 dianjurkan semula. Jadi untuk penganjuran kali ini kami berasa gembira walaupun memang ada kelemahan yang kita kena fokus untuk perbaiki setiap 14 kontingen yang terlibat, di mana mereka juga mendapat bantuan daripada kerajaan negeri masing-masing, walaupun ada yang tidak mendapat bantuan penuh untuk kontingen-kontingen negeri tersebut, tetapi itu tidak menghalang mereka untuk tetap menyertai Sokma edisi 21 tahun 2023 kali ini. Dan ada beberapa negeri yang mendapat sokongan teguh daripada kerajaan negeri, contohnya Sabah yang menjadi juara keseluruhan, dan ada juga negeri-negeri yang kecil seperti Perlis, Johor yang menghantar kontingen walaupun tidak ramai. Menarik, cukup-cukup menarik. Bercakap tentang Sabah tu kan, seperti yang kita ketahui Sabah, Sarawak muncul juara dan juga naib juara. Nampaknya dua negeri dari Borneo ni macam ada satu formula yang boleh mengumpul dan juga mempersiapkan atlet terbaik mereka untuk bersaing dalam Sokma 2023 ni. Mr. Ong mungkin boleh jawab? Okay, baik. Untuk makluman, kerajaan negeri Sabah sebenarnya antara kerajaan negeri yang menyamaratakan atlet pekak dan juga atlet para, di mana mereka menyokong sama sahaja atlet-atlet ini, sama dengan negeri Sarawak. Jadi itu antara satu lonjakan juga untuk mereka mendapat kutipan pingat yang banyak dan menjadi juara keseluruhan. Wow, nampak kat situ kan? Cik Kamal Zaman juga ada mengatakan yang sokongan
kerajaan antaranya menjadi pendorong utamalah untuk kontingen-kontingen negeri ni menunjukkan hasil yang memberangsangkan. Itu cerita tentang Sabah dan juga Sarawak lah. Kita nak juga zoom in kepada tempat ketiga iaitu Kedah dan juga tuan rumah wilayah Persekutuan yang sebelum ni edisi lepas dia menjadi antara nama kuat lah. Yes, kuasa besar. Setakat ni tentang saingan negeri-negeri lain selain tempat ketiga dan keempat ni macam mana? Cik Kamar Zaman. Encik Kamar Zaman Boleh juga. Boleh je. Boleh saja. Okey, untuk saingan negeri-negeri lain, kita tolak tepi dulu Sabah dan Sarawak yang telah menjadi juara keseluruhan dan naik juara. Ada sesetengah negeri yang mungkin mereka mempunyai atlet-atlet yang kita tahu mempunyai prestasi yang hebat. Sebagai contoh, negeri wilayah Persekutuan mempunyai atlet peringkat Deaflympic. Jadi mungkin ada negeri-negeri lain yang seperti Melaka, Negeri Sembilan, yang mungkin tidak nampak mereka punya prestasi mereka masih dalam membangun. Jadi itu antara sebab lah. Mungkin Mr. Ong nak tambah sedikit? Okay, pada pengamatan kami sudah cukup gembira kerana kita dapat mengenal pasti kontingen-kontingen yang orang kata tidak begitu menonjol. Dan dari situ kita dapat mula merancang mungkin untuk mencari sokongan daripada kerajaan-kerajaan negeri untuk mereka mula mengorak langkah untuk bersaing. Jadi kita tak nak ada jurang yang ketara sebenarnya antara negeri-negeri yang mendapat sokongan ataupun tidak mendapat sokongan penuh ni. Jadi daripada situ kita nak lahirkan juga persaingan yang hot lah orang kata. Satu langkah yang cukup bijak, bagus. Okey, kita nak beralih kepada edisi 2 tahun akan datang yang akan berlangsung di Sarawak, betul So kita melihat kepada penganjuran kali ini Sarawak ni dah nombor 2 dah. So mungkin Sarawak akan jadi juara mungkin untuk edisi 2025. Mr. Ong? Mungkin sebab kontingen negeri Sarawak sendiri mendapat sokongan penuh yang seperti saya katakan tadi. Jadi mungkin kontingen mereka akan lebih lengkap. Kita tak tahu. Yang kata pasal akan ada tambah 3 sukan iaitu sukan renang, pingpong dengan orienteering ni dah confirm ke? Dan satu lagi pingpong, confirm. Confirm. So nanti akan ada penambahan untuk Sarawak 2025. Wow, lagi menarik ni Zaki. Betul. Dan pasti sebenarnya kita masa mencemburui kita sebenarnya. Tapi sedikit sebab kita nak tahu juga harapan Mr. Ong selaku Presiden Persatuan sendiri. Kamar Zaman sekali. Dan selepas tu Encik Kamar Zaman untuk Sokmah. Okay, baik. Untuk kami sebenarnya sangat-sangat berharap terutamanya melalui Kementerian Belia dan Sukan KBS agar dapat mengiktiraf ataupun mengiktiraflah Sukan Orang Pekat Malaysia SOKMA di dalam program MSN Majlis Sukan Negara kerana ini akan lebih memudahkan kontingen-kontingen negeri yang lain untuk memperoleh bantuan ataupun sokongan. Sebagai contoh, SUKMA mendapat sokongan daripada Majlis Sukan Negeri dan para SUKMA daripada Jabatan Belia Sukan Negeri. Jadi dengan harapan sekiranya SUKMA dapat diiktiraf di dalam program kerajaan, mungkin lebih memudahkan urusan untuk kontingen negeri. Jadi itu sahaja harapan yang saya fokuskan. Daripada Encik Kamar Zaman pula, saya berharap untuk masa akan datang, SOKMA edisi akan datang 2025 di Sarawak, lebih banyak lagi ataupun lebih
ramai lagi kontingen yang dapat menyertai SOKMA, terutamanya daripada golongan sekolah, golongan-golongan muda, supaya kita dapat mengangkat mereka ke peringkat yang lebih tinggi seperti peringkat antarabangsa. Jadi saya juga ingin menunjukkan yang atlet-atlet pekak ramai yang berkebolehan daripada peringkat kebangsaan sehingga boleh dibawa ke peringkat antarabangsa. Melalui SOKMA itu amat penting untuk memilih bakat-bakat baru. Betul. Itulah juga yang kita harapkan dan mungkin kerjasama pihak MSDF dan juga Astro juga akan terus berlangsung untuk penganjuran akan datang supaya kita lebih perjuangkan lagi, lebih memberi peluang kepada atlet-atlet pekak ini. Jadi terima kasih diucapkan kepada Encik Kamal Zaman dan juga Encik Ong. Nanti kita jumpa lagi ya. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Thank you. Terima kasih Fatin. Terima kasih.